Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanis binti Jaafar, ID Matrik 291102. Kumpulan kami memilih perniagaan berasaskan makanan iaitu tapai pulut sebagai perniagaan kami. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti untuk memperkenalkan dan mengkomersialkan semula makanan ini di dalam masyarakat kita, memandangkan zaman kini ada generasi yang masih tidak pernah tahu akan kewujudan menu ini dan produk ini mudah untuk dipasarkan. Jadi, moto syarikat yang kami bawa adalah try tapai pulut, you all become a true lover. Perniagaan kami beroperasi secara kecil-kecilan di Kampung Air Hitam Masjid Tanah Melaka. Lokasi ini adalah kawasan perumahan kami sendiri di mana kami tidak perlu mengeluarkan kos sewa bangunan dalam operasi perniagaan kami dan kami telah beroperasi selama 3 tahun. Visi syarikat kami ialah berusaha untuk menjadi sebuah entiti perniagaan yang unggul di dalam pembuatan tapai pulut dengan menghasilkan pelbagai perisa seperti tapai pulut aiskrim, tapai pulut perisa pandan, strawberry dan lain-lain lagi. Syarikat ini juga berusaha memperkembangkan dan memperluaskan tapai pulut ke seluruh semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Misi syarikat kami pula ialah mengeluarkan dan membekalkan produk halal, berkualiti dan mematuhi akta makanan, memastikan keuntungan yang diperolehi selaras dengan target syarikat, memastikan syarikat mampu memenuhi permintaan pasaran dan melahirkan tenaga kerja mahir yang produktif. Jadi, di sini kami akan memaparkan perkiraan beberapa kos yang terlibat dalam perniagaan kami untuk jangka pendek bagi mengenal pasti adakah firma kami mendapat untung normal, untung kurang normal atau untung lebih normal. Dan untuk mengetahui lebih lanjut situasi operasi firma kami, adakah firma kami beroperasi dalam keadaan yang menguntungkan atau tidak? Salam sejahtera, saya Sri Endang, anak perempuan Muhammad Ishak, nombor matrik 291029. Saya akan membentangkan aspek pengeluaran tapai pulut. Okey, sebelum itu saya akan membentangkan mengenai kos eksplisit dan kos implisit. Kos eksplisit adalah kos-kos yang secara jelas dan langsung diperuntukkan atau dikeluarkan untuk menghasilkan atau menjual sesuatu barangan atau perkhidmatan. Ini termasuk kos bahan mentah, gaji atau upah bagi tenaga pekerja, kos sewa kilang atau premis, kos utility, pengoperasian premis seperti bil elektrik dan air, kos pengiklanan, kos pengangkutan dan kos penyelenggaraan alatan serta mesin bagi untuk mengeluarkan produk. Dan kos implisit adalah kos perbelanjaan yang dimiliki oleh firma itu sendiri. Ia adalah kos yang tidak dapat dilihat secara langsung dalam penyata kewangan syarikat tetapi masih memberi kesan kepada keuntungan syarikat. Ianya sukar untuk diukur dengan tepat kerana ia tidak mempunyai kos yang jelas. Contohnya adalah seperti upah yang dibayar kepada pemilik firma. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fadilah binti Abdul Nasir. Nombor matrik saya 291108. Saya akan menerangkan tentang aspek struktur pasaran. Jenis struktur pasaran yang sesuai dengan produk kami adalah pasaran persaingan sempurna, di mana terdapat beberapa firma yang ada dalam industri tersebut mempunyai sifat homogenes. Sifat ini menyebabkan harga produk telah ditetapkan dalam pasaran dan firma tidak mampu untuk mengawal harga kerana bilangan peniaga mengeluarkan produk yang sama dalam industri ini. Bermaksud tidak ada penjual atau pembeli tunggal yang dapat mempengaruhi harga pasar. Harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar dan setiap perusahaan harus menerima harga tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri struktur pasaran. Di dalam pasaran persaingan sempurna, terdapat beberapa ciri. Pertama, terdapat ramai pembeli dan penjual. Bermaksud tiada firma tunggal boleh mempengaruhi harga pasaran.
Kedua, produk yang dijual dalam pasaran persaingan sempurna adalah bersifat homogen atau sama seperti produk yang dijual oleh syarikat lain. Ketiga, maklumat dalam pasaran persaingan sempurna ini mudah diakses. Bermaksud pembeli dan penjual mempunyai akses yang sama kepada maklumat pasaran, termasuk harga dan kualiti produk. Keempat, tiada halangan untuk keluar masuk pasaran. Bermaksud tiada halangan yang ketara bagi firma yang baru untuk memasuki pasaran dan juga untuk bagi firma yang sedia ada tu untuk keluar daripada pasaran. Dan ciri-ciri terakhir adalah pembeli dan penjual tidak mempunyai kuasa pasaran. Bermaksud kuasa pasaran itu diakhirkan sama rata antara pembeli dan penjual. Berdasarkan pada pengiraan kami, perniagaan tapai pulut kami telah mengalami untung kurang normal pada bulan 1 dan bulan 2. Dan perniagaan kami mendapat keuntungan lebihan normal bermula daripada bulan 3 sehingga ke bulan 12. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faizal bin Idris, nombor kad matrik 290983 akan menerangkan implikasi kenaikan dan penurunan harga terhadap perniagaan tapai pulut. Sekiranya harga tapai pulut dinaikkan atau diturunkan, semestilah akan memberi impak atau kesan yang positif dan negatif terhadap pengguna ataupun peniaga. Kalau kita lihat dari segi kenaikan harga, implikasinya adalah pembeli perlu membayar lebih dengan kuantiti yang sama seperti sebelumnya. Selain itu, pembeli juga akan mencari alternatif lain. Contohnya, pembeli akan membuat penangguhan pembelian sehingga harga kembali murah. Dan implikasi ini akan menyebabkan peniaga akan mengalami kerugian daripada kenaikan harga tersebut. Seterusnya, dari segi penurunan harga pula, dapat kita lihat pembeli akan membayar kurang tetapi mendapat barang yang sama seperti sebelumnya. Dengan itu, pembeli akan berasa seronok kerana mendapat membeli dengan harga yang murah dan mendapat barang yang sama seperti sebelum. Oleh sebab itu juga, penjualan tapai pulut ini akan meningkat berlipat kali ganda kepada peniaga. Dengan kesan ini juga, permintaan akan meningkat dan memberi kesan yang positif kepada ekonomi syarikat. Dari segi aspek lain pula, akan berlakunya perubahan kos pengeluaran barangan dan perkhidmatan iaitu input, dan perubahan harga barang serta perkhidmatan oleh pengeluar iaitu output. Akan berlakunya juga peningkatan harga barang akibat daripada penaikan harga barang mentah yang digunakan bagi menghasilkan produk ini. Selain itu juga berpunca juga daripada masalah logistik dan kekurangan bekalan. Sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih. Setelah penelitian dibuat, kami mendapati firma kami mengalami untung kurang normal pada bulan pertama dan kedua sahaja, dan untung lebih normal pada bulan ketiga sehingga ke-12. Kesimpulannya, perniagaan tapai pulut mempunyai daya tarikat yang tersendiri di dalam industri perniagaan sektor pemakanan. Budaya pengurusan organisasi cemerlang harus dibentuk melalui kepelbagaian strategi agar dapat terus-menerus memenuhi kehendak pelanggan hari ini. Selain itu, bagi memastikan ianya seiring dengan arus pemodenan perniagaan, organisasi harus mempunyai perancangan yang teratur dan tersusun bagi memudahkan urusan dengan pihak luar agar maklumat yang hendak disampaikan jelas dan mudah difahami. Secara tidak langsung, ia dapat menepis sebarang prasangka buruk terhadap produk yang hendak didagangkan, dan ini dapat mewujudkan persaingan yang sihat dengan organisasi lain.